Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi 7 Ramadan ini An-Nadi Semak Kajang membawakan satu kuliah duha yang mana akan diisi oleh yang berbahagia Dr. Syarif bin Ahmad, Pegawai Perubatan Sarjana USM, dan juga merupakan An-Nadi SPM 2004. Apa khabar Dr. Syarif? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Dan juga kepada yang berbahagia Cikgu Hasimah dan semua ahli dan kuasa Syurah An-Nadi, Puan Tuti dan juga Cik Nazim, Zainal dan seterusnya semua sahabat-sahabat An-Nadi yang dapat bersama pada ketika ini. Baik, untuk makluman kepada kita semua, Alhamdulillah, bermula daripada minggu kedua ini, kita akan adakan kuliah duha. Biasanya kita ada kuliah subuh yang diisi oleh Ustaz Ismail Cikgu pada hari Sabtu dan Ustaz Ahmad Usni pada hari Ahad. Tetapi kita cuba membuat sedikit kelainan. Pada minggu kedua ni kita adakan kuliah duha bermula jam 10 pagi. Dan juga pada esok hari akan ada satu lagi sesi kuliah duha yang akan diisi oleh pembentang juga daripada An-Nadi Semak Kajang yang juga batch yang sama dengan Dr. Syarif, Puan Masera kalau saya lupa, 2004 juga. Jadi tanpa membuang masa, saya memberikan ruang kepada yang bahagia Dr. Syarif untuk berkongsi dengan kita berkenaan puasa dan juga kaitannya dengan kesihatan dan bagaimana penjagaannya. Jadi dengan itu, saya mempersilakan yang bahagia Dr. Syarif untuk membentangkan perkongsian beliau. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertamanya, terima kasih kepada yang bahagia kekanda saya Al-Fadil Ustaz Izwan Yusof, senior di Semak Kajang, yang berusaha, para pimpinan An-Nadi, para ahli jawatan kuasa yang dikasihi, para guru di Sekolah Menengah Agama Semak Kajang, terusnya rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul. Saya agak terharu. Ini saya rasa program An-Nadi ni sebab kita di pantai timur ni Ustaz, kita rasa jauh dengan orang pantai barat. Rasa kita nak join aktif pun kita rasa inferior sikit. Orang pantai barat dah ke mana-mana dah. Tapi apapun saya rasa terima kasih banyak atas jemputan daripada An-Nadi. Saya sangat hargai. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkongsi niat saya ialah kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan bagaimana perlu kita hargai kesihatan dan tata cara penjagaannya. Tuan-tuan, sahabat yang saya kasih sekalian, kita kena ingat bahawa kesihatan dan tubuh badan kita ini ialah anugerah dan juga amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memberi kita tubuh badan yang sempurna ini sejak daripada kita lahir dan diberi kita untuk jaga selama hayat kita. Ada orang diberi amanah untuk dijaga selama 40 tahun. Ada 50, ada 90, ada 100 tahun. Lalu kalaulah kita melihat kepada bagaimana orang bagi kita pinjam satu barang, maknanya pinjam, di akhir nanti kita kena pulangkan kembali kepada penciptanya. Amanah kita ialah bila kita jaga barang orang, maknanya bila kita pulang balik, orang tengok barang yang kita hantar ni, badan kita ni.
rosak sana, potong sana, hilang sana, rosak sini. Kita pun pulang dalam keadaan yang begitu teruk kepada orang yang telah memberi pinjam, yang telah memberi amanah kepada kita untuk kita jaga. Ataupun kita nak pulangkan dalam keadaan yang terbaik, yang sebaik mungkin, hampir sama seperti mana yang diberi kepada kita mungkin 90 ataupun 70 tahun yang lalu. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kata konsep amanah ini satu benda yang besar. Dia bukanlah sahaja dalam erti kata kita kerja sehari, kena amanah dalam kerja, tapi amanah yang paling utama ialah amanah untuk kita menjaga sistem badan kompleks dan organ yang begitu sekali bernilai yang telah diberi oleh Allah kepada diri kita. Untuk itu, untuk menjaga amanah ini, seperti mana kita ada, kalaulah hari ni kita beli satu kereta, kereta itu dia datang bersama kereta ni satu package. Bagaimana cara-cara dan tata cara penjagaan kereta. Maknanya tak ada orang beli kereta ni, dia tak tahu macam mana rupa kereta, macam mana tayar dia, macam mana minyak hitam dia. Ataupun dia pakai ya kereta tu 10 tahun macam tu je lah. Tayar yang sama, minyak hitam yang sama, enjin tak pernah servis. Sebab apa? Dia tidak tahu bagaimana tata cara, bagaimana maintenance, bagaimana servis kereta. Kalaulah kereta orang begitu bersungguh-sungguh ada manual, ada panduan, ada tata cara bagaimana cara nak maintenance, 10 tahun dia rosak. Tapi tuan-tuan, badan kita ni bahkan lebih kompleks. Sebab kita bukan nak guna badan kita 10 tahun. Kita nak guna lebih daripada itu. Mungkin 20 tahun. Bahkan lebih. Sekarang ni rasanya semua orang dah lebih 20 tahun. Mungkin 30 tahun. Mungkin 80 tahun. Tak ada lah dalam mana-mana hayat ni, orang kata satu ciptaan manusia, kereta yang ada enjin, contohnya kapal terbang yang boleh bertahan selama itu, 80 tahun. Tak. Jadi maknanya nak guna lama, kalau betul kita nak guna lama, kita kena tahu bagaimana tata cara untuk maintenance service. Walaupun kita bukan semua orang belajar doktor, tapi menjadi tanggungjawab kita sebab amanah untuk menjaga tubuh badan, amanah kita untuk memberi balik, pulangkan balik tubuh badan kita ni kepada Allah, tanggungjawab kita kena belajar. Semua orang kena belajar. At least yang paling asas bagaimana tata cara. Macam mana supaya organ dalaman kita dan juga fungsi badan kita berfungsi dengan optimum dan tidak rosak disebabkan oleh tangan kita. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Ayat ini begitu signifikan. Tulqu, guna tangan tu kita hancurkan badan kita. Bukan dalam erti kata ambil pisau kita toreh. Bukan ambil kapak kita ketuk kepala, tidak. Tapi tangan kita merosakkan badan kita kebinasaan dengan ni makan. Nampak benda yang begitu ringan pada kita, tapi sebenarnya saya akan ceritakan pada tuan-tuan betapa kita di bahagian kesihatan rungsing setiap hari berapa ramai orang sakit. Bahkan data-data Malaysia saya akan bentang sekejap lagi kerunsingan. Kerunsingan ini yang saya nak bawa turun hari ini, kita nak bersama dengan semua orang, kita nak berkongsi kerunsingan kita di bahagian kesihatan supaya kita sama-sama berkongsi beban dan kerunsingan ini dan kita ambil syakna untuk diri kita dan keluarga kita. Tuan-tuan, yang lebih seterusnya ialah sebelum kita pergi, kita kena menghargai dulu. Apakah organ utama yang ada dalam badan kita? Antaranya saya ceritakan ialah nombor satu ialah jantung kita. Jantung ni tuan-tuan, dia satu organ yang begitu hebat dan luar biasa. Dia mula berdegup semasa kita berada di dalam kandungan ibu. Scan pun masa itu tak nampak lagi. Nampak mungkin biji-biji saja, kecil saja. Tapi start 6 minggu, duk-duk. Satu luk-duk denyutan jantung yang pertama kedengaran. Masa tu kita tahu, oh, sudah ada satu nyawa. 6 minggu bermulanya jantung berdegup, sampailah ke hari ini, ianya tidak pernah berhenti walau seminit. Tidak pernah berhenti.
berdegup, duk, 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 duk. Ada orang berdegup 20 tahun, 30 tahun, 80 tahun. Degupan ini, dia mengepam jantung, satu pam, mengepam jantung ke seluruh tubuh daripada jantung, dia pam sampai ke kaki, daripada kaki naik balik ke atas, masuk balik dalam jantung, turun ke kaki. Kita pernah dengar tentang konsep kita kata air terjun tak? Air daripada atas melawan graviti turun. Tapi apa yang lebih ajaib dalam badan kita, bukan setakat dia turun ke kaki, tapi darah perlu naik balik, masuk dalam jantung. Ini bukan air terjun, air naik semula. Nak kata apa? Pam itu perlu kuat. Kalau pam tidak kuat, mustahil. Macam mana dia nak daripada turun nak naik balik? Memang otot kaki dia akan membantu naikkan dia. Tapi perlu ada pam yang kuat. Pam ini tuan-tuan, kuatnya dia berdegup siang dan malam. The only waktu yang dia berehat ialah pada waktu malam. Masa kita tidur. Kalau tuan-tuan tengok ada jam nadi, kita boleh tengok purata nadi kita waktu siang mungkin sekitar 70, 80. Tapi masa kita tidur malam, nadi kita turun. Dia turun ke 60. Ada orang turun ke 50. Tak. Masa tu kita kata jantung kita hibernate, berehat. Sebab itu, orang yang berdengkur, ada yang mati dalam tidur, mati mengejut sebab apa? Sebab waktu malam bila dia berdengkur, dia punya soft muscle tissue di bahagian leher ni menutup saluran pernafasan, dia jadi terkejut. Jadi bila terkejut, dia tersedar dan dia berdebar-debar. Jadi instead of jantung dia berehat pada malam hari, actually jantung dia mengepam dengan laju pada malam. Jadi jantung dia tidak berehat. Siang bekerja, malam bekerja. Jadi pada umur 40 tahun, biasanya dia akan mengalami masalah jantung kronik dan ada gangguan ritma jantung dan biasanya mereka mati dalam tidur. Ini orang masalah dia panggil obstructive sleep apnea. Dia panggil tidur tidak semua tidur berdengkur itu patologi. Tidak semua tidur berdengkur itu penyakit. Tetapi tidur berdengkur dengan beberapa ciri lain, contohnya mengantuk di awal pagi. Banyak ciri-ciri lain tu dia boleh membawa kepada penyakit yang serius kalau kita tidak. Tapi nak ceritanya jantung kita ni berehat pada waktu malam, dia bekerja macam biasa pada waktu siang. Tapi ia tidak pernah berhenti. Kita kata perumpamaan, kalaulah manusia ciptakan satu enjin kereta, kereta ni bergerak selama 24 jam tanpa henti. Apa jadi pada enjin tu? Tentulah dia panas. Ini tak bukan 24 jam. Kita kata kereta bergerak selama 48 jam. Selama seminggu lah. Terik-terik pun seminggu. Bergerak sampai ke Johor, balik ke Kelantan. Sampai ke Johor, balik. Tanpa henti. Seminggu. Apa jadi pada kereta? Yang terus bergerak mesin satu pam. Pam dia tu bergerak sepanjang masa. Maknanya mesin tu tidak lama. Akan hancur. Begitu juga dengan kapal terbang. Kalaulah dia guna sampai ke mana pun, dia tak ada satu ciptaan enjin, pam ataupun apa saja ciptaan manusia boleh bergerak, mengepam ataupun bekerja terus menerus tanpa ada waktu rehat, tanpa berhenti selama bertahun-tahun. Sedangkan mengikut logik fizik, macam mana pun kita ada law of friction. Friction tu maksudnya geseran, bergeser dan sebagainya menghasilkan haba. Tapi keajaiban Tuhan, tidak ada faktor rasa dada terasa panas. Nah, kita tak ada friction tu mana. Tak, kita tak rasa dada kita rasa penat kerja lama ni. Daripada kecil dia duduk berdegup, tak pernah rasa penat, tak pernah rasa panas. Itu ialah keajaiban God wonders. Keajaiban Tuhan yang begitu besar. Ini nikmat. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi jantung kita ni untuk kita syukuri. Setiap saat, setiap degup itu ialah umpama peluang kedua kepada kita. Orang kata banyak dosa saya, banyak umpama gunung di lautan, umpama buih di lautan, banyak dosa kita. Tapi percayalah tuan-tuan, degupan jantung itu tidak akan berdegup melainkan dengan iradat dan
kudrat ataupun daripada Tuhan yang memberi dia terus berdegup. Kalaulah Tuhan kata masamu telah tiba, dia akan berhenti. Bermaksud degupan itu ialah peluang kamu untuk kembali kepada Tuhan. Sebab ia tak akan berdegup melainkan dengan kebenaran daripada Tuhan. Jadi itu benda yang kita kena syukuri. Kita kena sebut sama, kita tak perlu bayar. Enjin, maintenance apa semua tak perlu bayar dengan duit. Orang yang kerja kita hire orang kerja pun bayar duit ratus ribu. Tak. Tapi satu enjin bergerak siang malam bekerja untuk kita dalam keadaan kita taat kepada Allah. Dalam keadaan kita alpa dan lalai. Dalam kita tidur masih lagi bekerja. Bahkan dalam kita bermaksiat kepada Allah. Jantung kita masih lagi bekerja untuk kita. Kita kena ucap banyak-banyak Alhamdulillah ya Allah. Ini adalah satu anugerah, nikmat yang begitu besar. Kita kena hargai. Malam sebelum tidur, kita kena pejam mata, ambil tangan, letak pada jantung kita, kita kena rasa sendiri degupan jantung kita. Berdegup dia duk siang dan malam, kita kena ucap pada Allah, Alhamdulillah. Dia berdegup tuan-tuan 80 kali dalam 1 minit. Kalaulah Tuhan suruh bayar dengan perkataan Alhamdulillah. Ucap Alhamdulillah untuk setiap degupan. 80 kali seminit. Kalau 1 jam, 4,800 kali. 10 jam, 48,000. Betul lah. 480,000. Ratusan ribu hari-hari tak buat kerja lain dah kita. Kita setiap hari kerja tu baru degupan jantung. Kita kata harganya murah. Murah sebab apa? Satu degupan, satu Alhamdulillah. Tapi kalau mu lupa sebut Alhamdulillah, jantung berhenti. Orang tak berhenti tuan-tuan. Tak ada orang berhenti sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi itu baru nak bayar harga jantung. Belum lagi harga mata, harga otak, harga buah pinggang. Tak. Kalaulah Tuhan nak menjelmakan bahawa setiap degupan itu perlu dibayar. Saya tertarik nak cerita pada tuan-tuan. Macam mana kalaulah kita kata oksigen yang Allah Ta'ala bagi ni, kita kata percuma. Kalaulah Allah nak jadikan ia berbayar. Saya tunjuk kisah ini macam mana seorang kanak-kanak pesakit umur 3 tahun. Dia kena jangkitan kuman paru-paru yang serius. Agak teruk lah, 3 bulan di hospital. Paru-paru dia tu telah rosak dengan teruk. Rosak ni contoh macam mana kita katalah nak bagi gambaran secara mudah. Kalau kita kena jangkitan kuman macam jerawat ataupun kita kena api, nanti kulit kita jadi berparut. Jadi bila berparut, jadi sudah hilang fungsi asas dia untuk oksigen masuk ke dalam paru-paru. Jadi paru-paru sudah rosak. Jadi oksigen yang biasanya sudah cukup untuk orang lain, tapi disebabkan paru-paru sudah rosak, oksigen tu kena concentration yang lebih tinggi untuk maintain saturation. Buang je oksigen 3 bulan tu tuan-tuan, buka oksigen, biru muka budak-budak. Pakai balik. Jadi duk main gitulah. Buang, buka. Last sekali, macam mana nak buat? Kena bagi balik rumah juga. Dia tak boleh duduk hospital lama-lama. Jadi macam mana kena sewa oksigen kat rumah? Sewa oksigen ni, kalau tuan-tuan tengoklah orang nak pergi diving. Ramai ni rasa rakan-rakan yang buat ekstrim sport ni, pergi diving. Kalau nak menyelam 1 jam, oksigen berapa? Saya tengok juga dalam Shopee, Lazada. Harga orang menyelam dalam 100.5 1 jam. Kita ambil lah purata RM100 oksigen sejam. RM100 sejam. Kalau sehari 24 jam, jadi berapa? 100 darab dengan 24. 2,400. 1 hari oksigen, ambil RM10 dah lah. RM240. 200 hari, kalau 30 hari, RM6,000 tuan-tuan. Tu ambil RM10 sehari, bukan 100 sehari. RM6,000 untuk bayar oksigen. Jadi tuan-tuan boleh bayang, kalaulah Tuhan nak jelmakan benda yang percuma pada kita, yang bila kita tarik nafas, kita rasa nikmat, lapangnya dada, seronok, sedapnya, rasa sejuknya dada kita tarik nafas. Tapi Allah nak jadikan dia berbayar. Allah jadikan dia berbayar dengan cara ni. Allah tunjuk kat hospital ni.
Berapa ramai orang yang kena balik rumah, beli oksigen, pakai oksigen. Tak ada oksigen ni, muka jadi biru, dadanya jadi sempit, nafasnya jadi sesak, dia tak boleh bernafas dan dia boleh mati. Jadi terpaksa gunakan duit, tak boleh buat apa. Nak pakai, nak keluar, kena pakai tong oksigen. Jadi benda ini, kalau kita tak tengok, kita tak boleh hargai, kita kena sebut Alhamdulillah. Untuk setiap sedutan nafas yang Allah Ta'ala bagi, ini satu nikmat yang besar. Dan juga ialah buah pinggang. Kita kata buah pinggang ni ialah apa benda, tahu fungsi buah pinggang ni? Tak. Kita pun tak tahu, sedangkan dia memainkan peranan yang sangat besar. Buah pinggang ni adalah filter utama kita. Kita boleh tengok bila orang rusak buah pinggang, tuan-tuan. Bila orang dah rusak buah pinggang, dah tahap 4, tahap 5, apa yang berlaku ialah buah pinggang fungsi dia ialah menghasilkan air kencing. Jadi bila buah pinggang rusak, dia tak boleh buat fungsi dia menghasilkan air kencing. Last sekali apa yang berlaku ialah air itu bertakung dalam badan dia. Jadi semua yang dia minum bertakung dalam badan, menyebabkan last sekali kaki jadi bengkak. Dan ramai mana pesakit kita yang mengalami kerosakan buah pinggang, masuk ke dalam hospital, paru-paru dia sudah lemas. Paru-paru dia sudah penuh dengan air. Sebab air tu naik. Buah pinggang rusak. Air kencing yang masuk ni tak boleh keluar. Badan sudah jadi macam cawan. Sebab apa? Sebab apa yang masuk perlu diproses. Apa yang masuk, ini very simple konsep untuk badan kita. Semua yang masuk akan diproses. Kita kata tak, masuk air kosong mau proses. Itu on the extreme side, air kosong. Sebab kalau kita minum air Milo, air kencing ada warna Milo. Tak ada tak? Tak ada warna Milo. Kalau kita minum air warna merah, air kencing warna merah, tak ada. Najis warna merah, tak juga. Maknanya apa yang masuk mesti diproses. Semua benda tu ada tindak balas dalam badan. Masuk melalui buah pinggang, diproses menjadi air kencing, sebahagiannya masuk dalam najis, warnanya menjadi bercampur, dioksidas, sebagainya. Bermaksud untuk menghasilkan setitik air kencing, ianya melalui proses. Tuan-tuan akan hargai benda ini bila tuan-tuan tengok orang yang penyakit buah pinggang tahap 5 telah mencuci darah 3 tahun. Tanya dia, 5 tahun. Tanya dia, cik, banyak mana kencing hari ni? Biasanya sesudu sehari. Sampai tak secawan sehari? Tak sampai. Lalu, dari mana semua yang masuk itu? Semua yang masuk berkumpul di dalam badan. Dah jadi macam syurga. Syurga tak buang kencing tak? Tak buang air besar. Mungkin Ustaz boleh betulkan kalau saya salah. Syurga dia keluar melalui apa? Kulit. Ni dia pun keluar. Air yang lebih itu ditarik keluar melalui fistula daripada dia punya kulit dia. Dia buat satu alat. Lalu manusia dengan bijaknya mencipta buah pinggang tiruan. Dia panggil artificial kidney untuk take over fungsi kidney yang telah rosak. Buah pinggang manusia yang Allah cipta besar ni. 10 kali 8 cm. Buah pinggang ciptaan manusia. Kita hanya perlu satu buah pinggang untuk hidup. Allah Ta'ala bagi 2. 2 untuk jaga. Sebab itu orang boleh derma buah pinggang. Derma pada ayah, derma pada ibu. Tapi yang satu itu kena jaga betul-betul. Tapi buah pinggang ciptaan manusia besar. Besar kita. Ni. Besar mesin. Mesin. Dan juga dia ada dialyzer dia. Bermaksud dan fungsi dia hanya untuk tarik urea, kreatinin, potasium. Ada banyak fungsi-fungsi buah pinggang yang lain yang mesin tu tak boleh buat. Fungsi buah pinggang juga ialah di kulit dalaman dia tu, buah pinggang dia menghasilkan hormon untuk penghasilan darah merah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang rosak buah pinggang, mereka menjadi pucat, kekurangan darah. Manusia pun dengan kebijakan mereka mencipta hormon erythropoietin yang menyerupai hormon yang dihasilkan oleh buah pinggang untuk
tambah darah. Kalau tidak zaman-zaman dulu, orang buah pinggang masuk ward tambah darah, masuk ward tambah darah. Data kita Malaysia, 50% orang sakit buah pinggang biasanya died within the first 5 years. Mati awal belaka, 5 tahun pertama. Tapi ada, di center-center ada yang boleh tahan lama, 27 tahun. Rekod lama tu di Terengganu, masa saya kerja di Terengganu, rekod di center tu paling lama 27. 5 tahun pertama biasa separuh dah tak ada, yang lain tu slow-slow hilang. Jadi ini buah pinggang nikmat. Orang kata, Ustaz, Ustaz pula, doktor lah. Doktor, kalau buah pinggang saya rusak, tapi saya tak nak cuci darah. Itu ramai juga. Orang kata saya nak perubatan tradisional. Kita doktor kita cerita, tapi kadang-kadang ramai pesakit dia tak nak terima. Dia nak pergi ke Thailand buat rawatan batin dan sebagainya. Tapi sebagai doktor kita tahu penyakit kita, pesakit kita, ramai dah cerita. Saya kata tak apa Encik. Cik mungkin masa tu dia panggil denial. Dia tak boleh terima hakikat bahawa organ utama dia sudah rosak. Jadi kita bagi dia masa. Dia nak cuba, very desperate. Masa ni lah ramai orang datang tipu dia. Kata ubat ni mujarab, ubat tu mujarab, beli itu, beli ini. Buah pinggang ni tuan-tuan, dia macam tisu. Ada anak kepada staff nurse, misi di hospital saya tu, mak misi, ayah kerja hospital. Tapi anak pergi gym, ambil vitamin, vitamin protein, nak jadi sado, jadi kuat orang lelaki. Idola yang bagus ni dia nak jadi badan sasa. Dia ambil protein untuk jadi sasa, makan 3 minggu saya rasa, memang rosak buah pinggang. Umpama tisu, kalau dah koyak, rabak, tak ada benang nak jahit tuan-tuan. Itu buah pinggang kita, nak masuk dalam mulut ni fikir 14 kali. Fikir sekali, 2 kali, kalau rasa tak yakin dengan apa yang kita makan, bila dia masuk, kena buah pinggang, koyak kita punya filter, tak boleh bagi tuan-tuan. Kesian kita. Sebab itu fikir 14 kali apa yang masuk. Last kali dia pada umur 25, dia kena penyakit buah pinggang tahap akhir. Dan sekarang tengah cuci air lah. Kita jangan pandang hina pada orang yang sakit buah pinggang. Tuan-tuan kena ambil masa pergi melawat pusat dialisis. Saya cerita pengalaman saya pergi tu rasa kita memang takjub dan rasa kerdil. Pergi pusat dialisis di tempat saya bekerja dulu di Terengganu. Masa dialisis tu semua orang, pakcik, makcik, umur 40 ada, 50 ada, 60 ada ni duk baca Quran tuan-tuan. Baca Quran, berzikir. Orang yang Allah Taala uji dengan penyakit ini, kadang-kadang mereka ni lebih dekat dengan Tuhan. Sebab apa? Mereka tahu masa mereka tidak banyak, mereka mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak ada masa untuk benda-benda yang melalaikan seperti mana kita yang sihat. Kita orang sihat ni kadang-kadang kita jauh. Tak, kita sihat, duit banyak, kita tak buat persiapan. Sebab bagi kita umur baru 40 kot. Relax bang. Baru 50. Bila nak bersiap? 70 bersiap. Tak. Tapi orang yang diuji dengan kesihatan kita pandang hina, pandang rendah, sedangkan mereka ini di sisi Tuhan mereka lebih tinggi, lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia, inna akramakum indallah, orang yang mulia di kalangan kamu di pandangan Tuhan ialah orang yang bertakwa dekat dengan Tuhan. Jadi kita ni orang yang tak ada sakit, tak ada apa, takut Allah lupa kita. Allah pun malah cara kamu ikut mu lah, bagi sesak barat. Sedangkan mereka yang Allah Taala uji, Allah nak mereka dekat dengan mereka, mempersiapkan untuk pertemuan dengan Tuhan. Sebab itu jangan pandang rendah pada orang yang sakit. Sebab kadang-kadang darjat mereka lebih tinggi daripada kita. Kita pula jumpa dia minta doa. Doa saya cik, dia berjaya. Doa saya cik, mudah urusan. Doa saya pakcik, supaya jadi ayat orang yang baik. Tak, kita kena minta doa. Tengok orang-orang yang begitu baik. Mereka ramai-ramai duk mengaji, saya tengok. Sambil cuci darah ni 4 jam. 4 jam nak buat apa? Takkan nak dengar muzik. Takkan nak tidur.
Rata-rata mereka duk berzikir, baca Quran. Saya tengok begitu kesungguhan mereka. Kesungguhan mereka tu kita boleh nampak mempersiapkan diri mereka bertemu dengan Tuhan. Itulah orang yang bila diuji dengan penyakit, mereka benar-benar memberi satu kekuatan, kelebihan kepada mereka untuk pergi mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Dan mereka juga tak ada masa nak pergi berlibur. Kita ni banyak masa, seminggu, setahun banyak. Mereka lusa nak pergi cuci darah lagi. Selang sehari kena cuci darah. Selang sehari kena cuci darah. Jadi tak sempat nak pergi pulau. Tak sempat nak pergi clubbing. Sebab mereka cara banyak ni disibukkan, Allah sibukkan diri mereka dengan ujian kesihatan mereka. Jadi itu tuan-tuan antara banyak benda yang kita sebut ini untuk kita syukuri dan kita kena belajar. Kadang-kadang kalau orang tak nampak, mereka tidak dapat menghargai betapa besar nikmat yang Allah Taala beri. Jadi masa tak banyak ni. Okey, kita pergi pada audit. Sekarang ni ialah masa untuk kita mengaudit organ dalaman kita. Okay. Audit yang pertama yang saya nak share kepada tuan-tuan, ustazah, para sahabat-sahabat semua ialah kita audit dari sudut kita punya kesihatan pankreas. Kita tengok data di Malaysia ni tuan-tuan, betapa membimbangkan rate ataupun prevalence kadar untuk rakyat Malaysia mendapat kencing manis pada tahun 2011 daripada semua rakyat Malaysia ni, dulu 24 juta, sekarang ni saya rasa dalam 30 juta. 2011 11%. 2015 13%. Dan last survey 2019 National Health Mobility Survey almost 20%. Iaitu 1 daripada 5 rakyat Malaysia ada kencing manis. Maknanya kalau kita hari ni ada 20 orang, ada berkurang 5. 1 daripada 5. 4 dalam 4 orang. Ada kencing manis. Bukan risiko ni. Bukan risiko kencing manis. Tapi kita yang confirm ada kencing manis, kalau di Malaysia 1 daripada 5 rakyat Malaysia. Dan trend dia semakin menaik daripada tahun ke tahun. Apa masalah kita dengan Malaysia? Sampaikan kita juga digelar antara the leading nation in Asian yang mempunyai masalah overweight. Kita pun boleh tengok data yang sebelum ni kan. Saya rasa viral bahawa populasi overweight BMI lebih daripada 25 Malaysia ialah 44%. Hampir separuh rakyat Malaysia ni overweight, terlebih berat. Berbanding dengan Vietnam 10%, Singapura dalam 30%, Kemboja 10%. Kita ni sampai separuh rakyat Malaysia kita overweight. Tak. Jadi sebab itu dia berbalik macam mana overweight, diabetes semua berbalik kepada masalah pemakanan. Seperti yang saya cerita ialah kencing manis ni dia berlaku secara ilustrasi mudah. Badan kita ada satu organ berbentuk seperti daun. Macam itulah. Macam daun gitu. Lokasi dia di belakang perut. Setiap kali kita makan, fungsi organ ni nama dia pankreas ialah menghasilkan insulin. Beta cell. Pankreas ni ialah daripada islet sel, beta cell. Fungsi pankreas Tuhan ciptakan dia untuk menghasilkan insulin. Insulin terhasil ialah tindak balas daripada apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Semua makanan yang masuk, badan akan bertindak balas dengan menghasilkan insulin. Sebab apa? Insulin inilah yang akan convert makanan tadi, gula apa semua tu, nasi ditukarkan menjadi gula semua, masuk dalam perut. Macam mana badan kita bertindak balas, hasilkan insulin dan convert jadi tenaga. Yang lebihan simpan kat perut, simpan kat hati
dan menjadi ya, kalau banyak sangat lebihan, kita jadi gemuk. Sebab kita guna masuk banyak, yang guna sedikit, yang simpanan tu jadi banyak. Bila dia masuk senang tuan-tuan. Tapi dia nak keluar tu payah. Makanan masuk senang. Nak keluar bila simpan dalam perut kita, simpan dekat kita punya masa jadi lemak dan sebagainya, dia sangat susah. Lalu macam mana orang kencing manis dapat kencing manis? Ialah sebab bila kita makan insulin, bila kita makan gula, badan kita menghasilkan insulin. Dia mesti sama banyak dua ni. Kalau makan 100 gula, insulin jadi 100. Makan 200 gula, insulin 200. Dalam orang kencing manis, kilang menghasilkan insulin dia bekerja 24 jam. Sebab nak kejar gaya hidup dan gaya pemakanan dia. Awak makan manis pagi, makan manis petang, makan manis malam. Kilang dia kerja pagi sebab makan pagi kena hasilkan. Kata relax pagi tak boleh. Badan dia ni dia panggil automatik. Kalau dia makan satu benda manis, badan tu akan meneutralkan dia dengan insulin. Dia tak boleh ignorekan apa yang masuk, ignore saja, biarlah gula tu lebih, tak boleh. Badan kita ni Tuhan cipta tu memang macam tu. Kalau kita makan je pagi, memang pankreas akan bekerja menghasilkan insulin. Makan petang kena kerja lagi. Makan malam kena kerja lagi. Orang makan manis 3 kali sehari, kilang dia kerja 24 jam. Menghasilkan insulin. Ada orang, saya buat disiplin, makan manis sekali je. Paling banyak lah, sekali sehari. Ada orang yang kerja 8-5 lah. Macam kita kata umpamaan kita, ada orang kerja 8-5 petang, 8 pagi hingga 5 petang. Ada orang kerja 24 jam. Agak-agak siapa mampu dulu. Kasar. Tapi kan maknanya kita kata sel, beta cell tu akan exhausted, akan die early. Umur 40 tu, fungsi pankreas kita akan merosot dah. Sebab apa? Sebab kita overuse. Kita paksa dia bekerja untuk menghasilkan lebih insulin setiap hari. Sebab apa? Nak kejar gaya pemakanan kita yang tidak sihat. Sedangkan tuan-tuan, kita sedar ke tak betapa kita sebenarnya telah ditipu oleh lidah kita. Allah SWT, dia jadikan hanya lidah sahaja yang mempunyai reseptor rasa. Masam, masin, manis, sedap, semua hanya pada lidah. Bila dia masuk ke tekak, tak ada reseptor. Masuk ke perut, tak ada reseptor. Jadi kita ni banyak tertipu dengan lidah. Tak, kita suap jugalah, oh sedap. Perut dah jadi buncit, tapi sedap dia, sedap hilang. Suap lagi. Tak, sampai perut kata dah tak mampu, dah sampai sini dah makanan. Tak boleh masuk lah. Barulah kita berhenti. Itu salah. Sebab apa? Lidah kita ni, kesedapan hanya pada lidah. Jangan tertipu. Makin berisi kita, makin besar kita punya perut kita ni, makin lambat kita rasa. Bila dah kenyang tu, perut kita dah besar sebenarnya. Sebab tu orang kata berhenti sebelum kenyang. Sebab air tak masuk lagi. Tak? Jadi sebab itu, moral of apakah pengajaran dia? Ialah nombor 1, jangan tertipu dengan lidah. Makan, berhenti sebelum kenyang. Kita tengok trend ni, kalau kita tak buat daripada sekarang, trend ni akan semakin naik. Sekarang ni 1/5 tuan-tuan. 2011, 1 daripada 10. Hanya dalam masa 10 tahun, dah turun daripada 1/10 rakyat Malaysia ada kencing manis. Sekarang ni dah 1 daripada 5. Akan datang kalau kita tidak buat sesuatu, kalau saya tak berkongsi kerunsingan ni, tuan-tuan tak bawa balik, jadikan satu habit keluarga, kita risau semua orang ada kencing manis Malaysia. 100% rakyat Malaysia. Masa tu susah kita tuan-tuan. Susah kita. Tak cukup doktor, tak cukup ubat nak rawat. Tak. Kena pula banyak lambakan ubat tradisional di pasaran. Yang kadang-kadang betul, tapi banyak kalinya merosakkan. Lebih merosakkan daripada merawat. Dan kita kena ingat, orang kata, tapi doktor saya ni, mak saya kencing manis.
Ayah saya kencing manis. Logik lah saya dapat kencing manis. Betul. Dia ada faktor genetik. Kita kata panggil faktor genetik. Tapi adakah wajib kita dapat kencing manis? Tidak. Jawapan dia tidak. Tapi kalau mak dan ayah ada kencing manis, kita lebih cenderung dan senang untuk mendapat kencing manis. Maknanya kita ada genetik vulnerability. Kita lebih senang untuk mendapat kencing manis berbanding dengan orang lain. Bermaksud kita kena terjemahkan dalam diet kita, kita kena lebih strict dalam menjaga diet kita supaya lebih kurang manis. Dan yang kedua, kita mesti regularly check ourselves dan our family. Dan yang ketiga ialah kita kena merubah habit pemakanan keluarga. Kalau dulu mak ayah kita masak manis, makan manis, semua keluarga tu jadi mulut manis. Jadi kita tak boleh tinggal manis dengan keluarga. Dia menjadi satu, dia panggil warisan. Inilah dia panggil warisan kencing manis. Sebab apa? Mak ayah dah biasa masak manis, semua keluarga lineage tu semua kencing manis. Sebab apa? Sebab orang tak boleh hidup tanpa manis-manis. Jadi kita lah kena stop. Put a stop kepada tradisi ataupun habit makan manis ini supaya lineage ataupun pewarisan kencing manis daripada gaya pemakanan ini kita boleh put a stop. Kita tak boleh selama-lamanya menyalahkan genetik. Kita kena salahkan benda yang kita boleh ubah, iaitu gaya ataupun habit pemakanan kita. Yang kedua ialah dari sudut kita audit. Untuk pankreas kita fail. Fail teruk. Sebab apa? Sebab kadar kencing manis kita merosot dengan laju. 1/10 sekarang dah 1/5. Saya nanti 10 tahun akan datang. Apakah kadar? Tuan-tuan kena hafal ni. Sekarang 1 daripada 5 rakyat Malaysia ada kencing manis. Tunggu 10 tahun akan datang. Tengok berapakah data yang Malaysia keluarkan. Kita kena buat sesuatu ni bersama-sama, stop. Sebab kencing manis is a dreadful disease. It's a chronic, tapi it's a chronic, manageable. Tapi orang ramai ignore. Nak rawat tak bersungguh, makan ubat tak bersungguh, dan perawatan secara non-medical, tak makan ubat dari sudut nak kurangkan berat, kurangkan makan manis, exercise, semua up. Tak. Jadi macam mana kita nak stop the chain? Akan terus rampant dia punya spread dia. Ini kerunsingan yang sangat besar dalam dunia kesihatan. Yang kedua ialah jantung. Sakit jantung ni tuan-tuan, apakah ilustrasi yang paling mudah untuk menceritakan tentang penyakit jantung? Ilustrasi dia ialah tuan-tuan beli rumah. Saya percaya semua orang ada rumah. Rumah kita semua orang ada sistem perpaipan. Tak? Tandah kita biasa guna. Di semua orang ada tandah. Anak-anak kita main dalam tandah. Dan perasan tak kadang-kadang bowl tu ada orang campak pet. Ada orang campak mainan kanak-kanak. Ada orang campak botol air. Kalau orang yang tak cermat menjaga sistem perpaipan tandah dia, rumah yang dia beli 10 tahun confirm sumbat. Air bertakung, keluar, habis rosak. Tak, sistem perpaipan dia. Begitu juga sistem badan manusia tuan-tuan. Kita sumbat belaka ni dalam mulut ni. Hak paling berlemak, hak tu paling sedap sekali. Tak, lagi lemak, lagi kari, lagi berminyak. Yang tu yang paling sedap sekali. Sumbat. Last sekali, kalau rumah sunnatullah dia, rumah pun kita sumbat pet, sumbat botol air, sumbat mainan budak-budak dalam kita punya tangki, sumbat juga. Begitulah sunnatullah dia. Badan kita pun sumbat macam-macam, lama-lama sumbat. Kita kena ingat di Malaysia, data daripada 2020 Kementerian Kesihatan Malaysia, number 1 killer, punca nombor 1 kematian di Malaysia yang medically certified ialah serangan jantung. Yang merangkumi hampir 20%. Daripada lebih 100,000 medically certified, dalam 17%, lebih almost 20% ialah serangan jantung.
Punca yang membunuh rakyat Malaysia nombor 2 ialah jangkitan kuman paru-paru. Yang ketiga stroke. Kita kata banyak ke? Tak banyak. Kalau 17%, 20%. Banyak tak banyak tu kita nisbahkan kepada orang aksiden di Malaysia mati 2.9%. Maknanya kalau orang aksiden, kita tengok aksiden ni hari-hari kita ambil berita. Tak. Aksiden sana mati, sini mati. Tapi kadar kematian setahun 2020, 2.9% aksiden. Selebihnya 17% ialah daripada serangan jantung. Maknanya serangan jantung jauh menang daripada orang yang aksiden. Kita ni tengok orang mati aksiden menangis. Kesian anak, kesian bini, kesian balu, kesian mak ayah, kesian sana, kesian sini. Memang kesian orang aksiden. Tapi ialah kadang-kadang aksiden boleh jadi kecuaian. Boleh jadi sebab tak bernasib baik. Orang langgar dia. Tak. Tapi kalau serangan jantung, jantung dia sumbat, saluran darah kita ni, coronary artery, saiz dia adalah 4 mm tuan-tuan. 4 mm ni besar mana? Besar ni lah kot ya. 4 mm. Very small. 4 mm. Dia bukan macam pipe rumah kita yang 10 cm pun sumbat. Kalau kita tak cermat menjaganya. Apatah lagi pipe ataupun saluran darah kita yang saiznya 4 mm. Sebab itu kena fikir 10 kali apa yang kita nak campak dalam mulut kita. Sebab sekiranya tidak, risiko serangan jantung tinggi. Terutamanya yang pertama risiko kencing manis. Risiko nombor 2 ialah darah tinggi. Which is untuk data darah tinggi Malaysia, 30% rakyat Malaysia ada darah tinggi. 1/3. Kalaulah kencing manis 1/5, darah tinggi ialah 1/3. Lagi banyak. Kalau kata darah tinggi, it's a dreadful disease, chronic manageable. Tapi kalau dia bocor ke atas, stroke. Kalau dia sumbat, stroke juga. Kalau dia sumbat kat jantung, serangan jantung. Dan audit. Untuk audit untuk jantung, kita out. Sebab apa out? Sebab kadar serangan jantung yang tinggi, hampir 50 kes setiap hari, rakyat Malaysia mendapat heart attack. Dan kadar kencing manis dan darah dan risk factor dia, punca-punca dia ialah merokok dan darah tinggi yang tidak terkawal. Dan yang ketiga ialah kita audit buah pinggang. Di Malaysia yang terakhir audit buah pinggang, 15% rakyat Malaysia mempunyai penyakit buah pinggang kronik. Chronic kidney disease. Dan tiga punca utama penyakit buah pinggang ialah kencing manis, darah tinggi dengan GN. Jadi yang ni pun kita out juga. Jadi sebab itu sebagai masa agak mencemburui, sebagai di akhir dia solusi ataupun bagaimana kita nak berhadapan dengan penyakit dia panggil non-communicable disease, NCD dia panggil. Penyakit ni ialah modifiable. Modifiable bermaksud kita boleh mengubah. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara dan kena ada kekuatan untuk mengawal tangan kita daripada wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan mencampakkan diri kita dan keluarga kita ke kebinasaan. Macam mana? Buah gula banyak-banyak, buah garam banyak-banyak. Sebenarnya yang kita campak-campak tu ialah mencampakkan mereka ke arah kebinasaan. Seolah-olahnya begitu. Supaya kita beringat dan supaya kita cermat dalam kita punya gaya pemakanan kita. Solusi dia antara yang pertama ialah kita berbalik kepada bagaimana Quran sebut makan apa yang halal, betul, tapi pasangan dia ni yang tak betul, yang kita tidak amal, iaitu halalan tayyiban. Halalan tayyiban bermaksud makanan tu halal dan tayyib, baik untuk kita. Maggi halal. Air Coca-Cola halal. French fries halal. McDonald halal. KFC halal. Fast food halal. Semua ni halal. Tapi apakah ianya tayyib? Tayyiban. Baik untuk kesihatan kita.
Jadi kita kena ingat, cuba kita fokuskan diri kita untuk makan yang bukan setakat halal, extend the concept of halal, pilih apa yang masuk ke dalam mulut kita. Cara yang tayyib, apa yang baik untuk diri kita. Yang kedua ialah saranan saya, ialah stop taking sweet drinks. Kalau boleh, kita kata kalau pergi kedai ni kadang-kadang malu juga, ambil air kosong, orang jeling-jeling, orang ingat ni tak ada duit kot ni, kesian, tak ada duit, ambil air kosong. Tapi it's not about, it's not about money. Sebab kalau ada duit, semua orang ada duit, tuan-tuan. Semua orang ada kemampuan untuk makan 2 bungkus nasi. Sebab 1 bungkus RM5 je. Kalau 2 bungkus baru RM10. Kita makan. Tapi it's not about money. Sekarang ni isu dia Malaysia ni sebab apa ramai obesity, ramai kencing manis, ramai darah tinggi. It's not about money. It's more about food. Makanan, apa pemilihan makanan yang out. Pemilihan makanan yang kita kata pattern dan pola pemakanan yang sangat tidak baik untuk kesihatan. Nasi dua nasi double. Sekarang ni semua orang ambil nasi separuh. Tapi kita masih lagi dengan budaya lama, nasi kena ada nasi tambah. Nasi tambah. Nasi is a very high glucose and very carbohydrate high, very high in carbohydrate. Which is not really good untuk our long term. Kena kurangkan. Kena lebih banyakkan buah dan sayur. Banyakkan minum air kosong. Jangan malu untuk minum ataupun order air kosong. Kalau tidak, kita akan bawa habit pemakanan keluarga ini kepada anak-anak. Anak-anak kita semua jenis mulut manis, akan dapat kencing manis, dia bawa pula pada cicit, cucu dan cicit kita. Generasi kita, generasi kencing manis. Sebab apa? Kita yang membudaya dan membiasakan mereka dengan makanan manis. Tangan kita yang memberi manis. Tangan kita yang memasukkan gula, yang memasak untuk mereka, membelikan mereka gula-gula. Dan akhirnya mereka addicted. It's very addicted untuk dapat makanan-makanan yang manis. Yang ketiga, manfaatkan Ramadan. Ramadan ini 1 bulan Allah Ta'ala 1 bulan Allah Ta'ala suruh kita berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan kita saja tapi orang sebelum kita, mereka juga berpuasa. Ini adalah bulan untuk kita overhaul. Perbaiki diri. Jangan sesekali merosakkan Ramadan. Kita menjaga diri kita dari makanan siang hari tapi kita melantak di malam hari. Kita qada balik makanan tengah hari bawa ke malam. Menyebabkan kita as if kita nak membalas dendam. Allah Ta'ala tak bagi kita makan siang, kita tibai kau malam. Apa yang kita tibai dendam itu, natijahnya ialah diri kita. Kesihatan kita, pankreas kita, jantung kita. Semua ini akan terjejas. Cubalah kita kata makan seperti orang miskin. Bukan seperti orang miskin. Orang miskin pun kadang-kadang belum tentu pola pemakanan dia baik. Tak. Makan seperti orang yang educated, well educated. Makan dengan kadar yang sedikit, minum air kosong, mungkin air sejuk sedikit, tak. Dan berhenti sebelum kenyang. Dan kalau boleh, elak-elakkan makan moreh yang melampau-lampau. Tak. Moreh ni merosakkan kita. Tak boleh makan berat 3 jam sebelum tidur. Itu disiplin dia. Kita kena letak beberapa disiplin dalam diri kita. Minum manis paling banyak sehari. Kalau tak, jangan terus. Itu disiplin. Kena letak ini, dia panggil batu. The benchmark untuk KPI kita. Yang kedua, mesti tak boleh makan berat 3 ke 4 jam sebelum tidur. Itu kalau boleh haramkan. Kawan-kawan ajak keluar mungkinlah sebulan sekali kita boleh pejam mata. Tapi untuk disiplin, dia panggil, orang kata, doktor tapi kalau kita buat pun mati juga. Memang mati. Ada orang kadang saya mati dulu pun tak tahu. Tapi niat kita ialah usaha kita untuk menjaga sebaik mungkin amanah Allah supaya mudah-mudahan bila kita jumpa dengan Allah nanti kita boleh beritahu, ya Allah, aku cuba sebaiknya tapi nak buat macam mana? Dah kena serangan jantung. Contoh, kalau kena, kalau mati awal tak.
Tapi at least kita kena terjemahkan supaya kita mengurangkan risiko untuk kita mendapat non-communicable disease yang dreadful, yang kesian pada kita. Dan bagi yang sudah ada penyakit, kena ingat siapa-siapa yang dah ada kencing manis, yang dah ada darah tinggi, dah ada penyakit buah pinggang, wala tai'asu min rauhillah, jangan sedih dan jangan la tahzan, jangan rasa duka cita. Kadang-kadang apa yang ada ini ujian, kita kena treat to target. Kalau ada rawat tapi tak capai target, sama macam tak rawat. Ini konsep orang yang educated, dia kena ingat, kalau makan ubat darah tinggi, doktor akan start suku dulu. Tapi BP 160, 170 tekanan darah. Bermaksud dia tak capai target. Risiko sama macam orang tak makan ubat. Sebab itu dia kena makan treat to target. Mesti capai target. Kalau tak capai target, risiko macam orang tak makan ubat. Sebab tu makan ubat kena monitor dan titrate. Naikkan ataupun kurangkan pemakanan, buat modification, mesti capai target. Dan cuba exercise, yang ni yang paling susah lah. At least dapat 10,000 langkah sehari ataupun 150 minit dalam seminggu. Dan di akhirnya ialah kita kena tanam dalam diri kita, ialah bau tubuh badan dan anggotanya. Banyak anggota ni, mata, jantung, buah pinggang, semua organ urat saraf kita ni ialah milik Allah SWT. Ia pinjaman, ia anugerah, ia ialah amanah. Kita kena jaga sebaik-baiknya, sehabis mungkin belajar berkenaan dengan tata cara penggunaan dan penjagaannya, dengan moga-moga kita kalau sihat sampai ke akhirnya. Kalaulah kita sudah ada penyakit, kita hidup dengan kencing manis dan darah tinggi tanpa ada komplikasi seperti kebutaan, rosak buah pinggang dan potong kaki dan sebagainya. Tanpa ada bermaksud kadar bacaan gula dan darah tinggi seperti orang normal, insya-Allah kurang komplikasi bagi yang sudah ada penyakit. Saya cukup sekadar itu daripada saya. Insya-Allah segala yang baik kepada Allah, yang buruk disandarkan atas kelemahan diri sendiri. Insya-Allah moga-moga ada sedikit manfaat daripada perkongsian pagi ini. Serah pada Al-Fadil Ustaz Izwan, pengurusi majlis. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Yang Bahagia Dr. Sharif Ahmad di atas perkongsian beliau seperti tadi. Saya kira banyak perkara yang sepatutnya menjadi muhasabah untuk kita bersamalah. Benda yang Dr. Sharif sebut ni semua kita dah tahu. Cuma kadang nak beramal tu lah. Jadi saya kira memang Ramadan inilah sebagai satu bulan yang sama-sama kita checklist balik, postmortem balik. Macam disebut tadi, jantung tu ibarat macam enjin dalam tubuh badan kita yang non-stop berdegup sehinggalah Allah tentukan diambil nyawa kita barulah dia berhenti. Buah pinggang ibarat filter dan juga pankreas yang juga yang menghasilkan insulin dan sebagainya. Maka saya kira banyak manfaat yang telah disebutkan tadi. Yang paling penting, kata Dr. Sharif, semua anggota tubuh badan kita ni adalah amanah daripada Allah yang perlu sama-sama kita jaga, insya-Allah. Jadi sebelum daripada saya tutup majlis, saya persilakan dalam masa yang ada sedikit ini untuk kepada semua yang hadir pada hari ini, kalau ada yang nak bertanya pandangan ataupun soalan kepada Dr. Sharif, silakan. Ada siapa-siapa nak bertanya? Cikgu Asimah ada ke? Okey. Assalamualaikum, Doktor. Okey, dalam penjagaan kesihatan ni, tadi apa yang Doktor terangkan tu memang saya rasa, ya Allah, memang sangat bagus dari segi penerangan Doktor tu sangat, saya kata selama ni saya tak pernah dengar lah macam ni kan, dia very detail kan. Jadi maknanya kita nampak lah dia punya punca, dia kenapa berlakunya kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung dan sebagainya.
Okey, dalam usia saya sekarang ni cikgu dah berumur 62 tahun tahun ni. Jadi setakat ni alhamdulillah lah tak ada lagi penyakit. Memang saya pergilah jumpa doktor selalu kan. Ada pergi jumpa apa. Cuma bila mendengar ada doktor-doktor yang selalu memberikan pandangan-pandangan tu, saya rasa ada sedikit, kadang-kadang ada sedikit pencanggahan. Saya juga pergi berjumpa dengan pakar pemakanan untuk pemakanan itu yang untuk mengelak daripada diabetik dan juga darah tinggi ni. Jadi ada pula setengah-setengah doktor tu mengatakan macam makan lemak tak ada, bukanlah adalah punca penyakit jantung dan sebagainya. Jadi memang saya kadang-kadang saya nampak pencanggahan di situ. Okey, contohnya makan minyak kelapa, santan dan sebagainya, mengatakan itu bukan punca penyakit jantung, bukan lemak, bukanlah punca penyakit jantung. Tapi kalau pakar pemakanan jumpa memang dia kalau boleh kurangkan, jangan makan lemak. Jadi kadang-kadang saya fikir yang mana satu yang saya nak kena ikut ya, dalam penjagaan pemakanan. Tapi yang memang saya nampak yang paling ditegaskan di situ ialah pengambilan gula lah. Contohnya gula putih tu kan, dia doktor cakap gula putih racun, adalah merupakan racun pada badan kita. So memang saya try setiap hari, memang saya tak ambil langsung gula putih, tapi maknanya gula tu ada dalam nasi, dalam roti dan sebagainya. So saya nak minta sedikit nasihat daripada Dr. Sharif dari segi pengambilan makanan yang paling sesuai lah, terutama kalau saya yang dah umur macam ni, apa yang saya patut kurangkan, apa yang saya boleh makan dan kadar yang tertentu. Terima kasih doktor. Jadi terima kasih cikgu. Berkenaan dengan yang pertamanya isu kolesterol. Kolesterol ini saya rasa dia agak very concrete evidence. It's very hard evidence. Sebab apa kajian ini? Dia buat kajian orang yang masuk ward serangan jantung, mereka buat kajian apakah persamaan mereka yang masuk ke ward untuk serangan jantung dan stroke. Semua pesakit-pesakit ni kumpul, dia ambil check biochemical profile. Ambil darah mereka, mereka bawa ke makmal, mereka kaji. Apakah persamaan mereka? Jadi dalam dunia perubatan is established. Dia panggil very established, concrete hard evidence bahawa persamaan mereka ni yang masuk ke ward sebab serangan jantung ialah disebabkan oleh tinggi kolesterol. Tinggi kolesterol dalam erti kata, kita kolesterol ni dia ada total kolesterol, dia ada LDL, dia ada TG, dia ada HDL, ada banyak komponen. Tapi mereka ni ada persamaan tinggi LDL kolesterol. Sebab itu dalam guideline kita, orang normal mungkin 2.6 LDL, yang dulu yang tahun lepas 1.8, later ni bawah daripada 1.4, which is very hard to achieve. Memang susah. Kita ni majority, saya pun tinggi lah LDL-nya. Tapi sebabkan risiko kita kurang, disebabkan kita mungkin tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi. Tapi kalaulah kita kata ada orang mengatakan tinggi kolesterol, cuma soalan nombor satu, apakah orang yang tinggi kolesterol wajib makan ubat? Jawapan dia tidak. Kalau saya tinggi kolesterol, saya mengaku. Tapi kalau kita mengira dari sudut Framingham risk score, berapakah risiko serangan jantung kita, faktor umur, merokok dan juga kencing manis darah tinggi, tak ada, semua tu tak ada, jadi risiko rendah. Tapi kalaulah faktor usia, kita ada kencing manis, ada darah tinggi, maknanya risiko tinggi, start ubat. Risiko tinggi by definition, berapakah peratusan risiko mendapat serangan jantung, berapa peratus? 10% lebih, maknanya risiko tinggi, kena makan ubat kolesterol. Tapi kalau kita kolesterol tinggi saja, kena buat intervention sajalah, kurangkan makan, exercise dan sebagainya. Tapi kalaulah kita nak, itu soalan ubat makan ubat, mungkin tak perlu, bergantung pada risiko masing-masing. Cumanya untuk kata risiko kolesterol, makan tak efek, itu very hard. Kalau orang ada darah tinggi, orang ada kencing manis, nasihat tu very wrong.
Kalau orang normal mungkin tak ada risiko jantung, tak ada risiko kecil manis, tak ada darah tinggi, mungkin kita boleh tolerate. Kita boleh consider, okay, boleh pejam mata lah. Awak pun tak ada risiko pun rendah. Tapi still, macam saya cerita, it's a very hard and concrete evidence yang majoriti yang masuk itu mereka dapati, mereka yang masuk sebab serangan jantung, mereka yang masuk sebab stroke, majoriti mereka very hard and concrete evidence memang high cholesterol. Yang kedua, makanan. Jenis makanan untuk mengikut faktor usia. Makanan mengikut faktor usia, kita kena ingat semakin berusia kita, semakin berkurang ataupun rendah metabolisme badan kita. Kalau macam kanak-kanak, dia kena makan makanan yang banyak. Sebab apa? Dia nak berlari, dia beraktiviti, dia berfikir, dia very banyak pergerakan. Badan dia semua memerlukan tenaga. Dia perlukan banyak energi untuk dia perform, excel and grooming and blooming. Tapi bila waktu kita dah sampai waktu usia-usia makin banyak ini, kita makin ke bawah, makin jadi macam baby, pergerakannya makin sedikit, pergerakan. Jadi apa yang kita gunakan untuk tenaga kita makin berkurang dan kadar metabolisme kita juga berkurang. Mungkin makan yang macam dulu, makan sekarang badan jadi naik. Tapi dulu kita bergerak sana sini, kita banyak bekerja, kita banyak berfikir, semua tu consume energy. Tapi bila kita makin berusia, kita kena kurangkan karbohidrat. It's always good kurangkan karbohidrat. Kalau makan nasi, saya cadang mungkin nasi separuh lah. It's very hard, sebenarnya susah nak makan nasi separuh ni. Sebab kena pula kalau lauk sedap kan. Memang kalau nasi satu pun kita tambah, tapi nasi separuh ni nak menunjukkan bahawa kuatnya disiplin kita untuk jaga kesihatan. Sebab sedap ni kita dah rasa sedap 40 tahun dah sedap. Dan kita tak pernah berhenti merasa sedap. Sedap, tak pernah tak sedap mulut kita. Nah, tapi sedap tu akan lebih kalau kata kita makan nasi separuh. Dan yang kedua, mesti banyakkan, dia panggil kadang-kadang bila faktor usia, ada banyak vitamin-vitamin, buah dan juga sayur yang not accessible. Makan ala kadar saja. It's very important. Kadang micronutrient kita panggil, micronutrient. Makronutrien ni kita tak nampak kesan dia esok. Kita tak makan sayur, esok kita tak sakit. Lusa pun tidak sakit. Seminggu pun tidak sakit. Makronutrien very micro, small micromole sebagainya. Tapi kalaulah kita tak ambil dalam jangka masa 6 bulan, setahun, kita akan dapati sistem imun badan kita makin lemah. Jadi walau kita kena ingat komposisi yang sihat, dia panggil suku-suku separuh tu masih lagi applicable untuk kita. Suku-suku maksud means nasi yang sedikit, protein, sayur dan juga buah. Yang mesti ada dalam diet yang seimbang. Walaupun kita kata jelah makin berusia sepatutnya nasi makin kurang, air kosong makin banyak, protein tak apa, biasa saja, tapi sayur dan buah perlu menjadi kita punya rutin utama kita. Jadi begitulah supaya bila kita mengekalkan macam kita makan masa muda, kita makan masa tua. Apa jadi? Jadi masalah dia, satu kita tak guna. Yang kedua, dia akan disimpan. Yang ketiga, dengan kadar metabolisme yang rendah, simpanan tu dulu sikit, sekarang ni jadi banyak simpanan. Banyak simpan daripada guna. Dan menyebabkan lama kelamaan, dia sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi penyakit tu dia tak datang esok, tidak datang lusa, tapi kita kena hati-hati. Over years, kalau kita tidak mencermati, kita risau takut dia datang. Jadi itulah sedikit respon saya untuk soalan cikgu tadi. Terima kasih Doktor. Cikgu. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih pada Cikgu Hashimah bertanya dan juga Dr. Syarif yang menjawab. Mudah-mudahan juga menjadi pencerahan kepada kita semua. Saya buka lagi kalau ada satu soalan lagi sebelum kita tamatkan sesi kita pada pagi ni. Ustaz, kalau saya tanya tentang satu lagi tentang pengambilan suplemen. Sila cikgu. Suplemen contohnya macam ialah maksudnya macam umur saya ni lah kan. Jadi banyak
pandangan daripada yang saya dengar tu, perlu mengambil kurang-kurangnya vitamin C, omega 3 dan sebagainya lah. Jadi pandang doktor macam mana? Adakah itu satu yang wajib diambil ataupun macam kita boleh gantikan dengan benda-benda lain lah. Contohnya buah-buahan ke, sayuran ke, mana yang lebih baik doktor? Terima kasih. Untuk suplemen, suplemen means ialah maksudnya untuk menampung kekurangan daripada zat ataupun gizi pemakanan kita yang kurang. Menampung mana yang suplemen, mana yang kurang daripada pemakanan kita. Jadi prinsip nombor 1, kita kata kalau vitamin C, ada pesakit saya umur 35. Dia mari tu dengan rosak buah pinggang tahap 5. Perlu cuci darah lah. Saya kata ada ambil suplemen? Tak ada. Ada ambil traditional medication? Tak ada. Ada ambil makjun? Tak ada. Herba? Tak ada. Tak ada belaka. Tapi umur 35, rosak tahap 5 buah pinggang. Esok mari lagi, saya tanya lagi. Esok tu mari saya. Ada ambil, saya dapat idea lah. Saya kata, ada ambil any tablet. Apa-apa je good tablet ataupun vitamin. Dia kata ada. Dia panggil jenama Dians. Dians, vitamin C high dose. Jadi dia ambil vitamin C yang very high dose. Vitamin C ni dia boleh, kita tak bagi orang sakit buah pinggang. Dia boleh menyebabkan kadang buah pinggang tu jadi ulcer, jadi fibrosis, jadi rosak juga. Very high dose. Jadi rupanya dia kata tak ada benda lain dah. Yang tu je yang kita, benda tu dia baru amal untuk kecantikan dia. Jadi saya nak kata bukan vitamin C salah. Tapi vitamin C ni ada jenis yang dalam banyak-banyak bunga, ada banyak-banyak intan berlian, ada kaca. Semua orang mari jual kita, dia kata saya punya berlian. Kena pula cikgu dah penceng. Duit mesti banyak. Semua orang nak berjual belaka. Orang nak jual tu, jual ni. Semua claim berlian belaka ni. Jadi kena ramang mata. Ada yang claim, overclaim. Dia 1 ubat boleh merawat 10 penyakit. Kalau gitu doktor yang paling bahagia seronok sekali. Sebab tentulah tak ada orang sakit. Tak, sebab semua 1 ubat makan ubat dia sajalah. Kalau betul jadi makan ubat dia je lah. Tak ada orang nak masuk hospital. Doktor yang paling gembira dan bahagia. Dan seronok sekali kalau ada macam tu. Tapi malangnya kita tengok setiap hari makin ramai orang masuk ke hospital. Ramai. Sebab dia claim tapi sebenarnya tak ada. Itu hanya testimoni. Modal Elio saja. Dia cakap tapi dia tak boleh buktikan. Dia ambil duit, dia tak cek buah pinggang kita. Tak. Jadi, kalau lah nak kata vitamin C, banyak ribuan jenama. Ada yang intan, ada yang permata. Ada juga yang racun. Jadi, kalau lah kita nak kata, okay, vitamin C bagus. Tapi, susah nak kata. It depends on the apa produk. Sebab kawan saya cerita ni, sebab kawan saya, dia ialah penguatkuasa farmasi. Satu hari dia nampak ada satu van bawa ubat letak kat meja, caw. Dia pergi tengok ubat tu ialah sediaan tradisional, herba kampung, sediaan orang kampung, ubat untuk sakit orak sajalah, sakit lutut yang letak kat kedai kampung-kampung kan. Jadi esoknya dia ambil keputusan, dia follow van tu, memang sampai ke tempat satu company yang besar. Dia buat kat syarikat besar, company besar, dia bubuh steroid, jadi orang rasa sedap, orang makan. Tapi sebenarnya benda tu merosakkan dalaman mereka. Merosakkan buah pinggang, dia jadi, kalau tak makan jadi lemah. Itu maksudnya merosakkan. Dia panggil steroid ini kesan dia, makan hari ni sedap, tapi kalau berhenti dia merosakkan. Makan steroid, lama-lama mata jadi katarak. Makan steroid lama-lama, jadi kencing manis, jadi darah tinggi, katarak, glaukoma, jadi apa lagi? Hypoadrenal, banyak organ dalaman yang akan rosak kalau makan steroid lama. Tapi orang rasa macam mana? Rasa dia hilang. Steroid ini ialah dalam perubatan, is a magic drug. Makan tu, kalau makan, yang kalau ada ruam-ruam tu, sapu hilang. Sapu hari ni esok hilang steroid.
Maksud magic drug maksud it can do something very very rapid and very, makan hari ni segar terus rasa, sakit-sakit lutut hilang. Jadi yang tu kena cautious. Cuma bersoalan dengan vitamin, kalaulah prinsip nombor 1, yang pertama tengok pola dan gaya pemakanan. Kalaulah betul kita tak mampu nak mencari buah dan sayur setiap hari, itu kita ada risiko untuk mendapat ketidakseimbangan ataupun tak ada mikronutrien vitamin yang cukup untuk badan dan kita boleh bawa mudarat pada kita. Yang tu dibolehkan. Makan dengan kadar yang sedikit, berkadaran dan cukup untuk badan kita. Produk jenama is very difficult, kena pilih daripada farmasi yang sebab ada ubat diluluskan oleh KKM atas nama makanan. Ada ubat memang diluluskan untuk ubat. Jadi kena buat cari yang untuk ubat lah. Kadang ubat-ubat ni dia halal tapi tidak toyib dan lulus untuk makanan. Jadi kita pun ingat orang pun recommend ke kita makan. Tapi kalaulah kita boleh berbalik kepada asas, vitamin C ada banyak dalam contoh oren, buah. Jadi kalau kita boleh cari oren, yang tu dah lebih utama. Tak? Kalau nak vitamin lain, cari dalam sayur. Nak vitamin, cari kepada sumber asalnya, iaitu benda-benda natural. Benda-benda yang Tuhan dah ciptakan dalam tumbuhan. Sebab kita, benda tu tak ada orang nak promote buah oren. Banyak vitamin C tak ada orang promote. Tapi kalau health supplement lain, oral tablet, orang promote. Sebab benda tu dia orang nak berniaga. Tapi itu kita letak dalam option yang ke-10. Option yang nombor 1, sekiranya kita mampu, kita kena cari back to original source. Vitamin C cari kepada buah-buahan, fish oil cari dalam ikan. Maksudnya cari sumber yang prima terus. Yang itulah saya rasa pendapat dia. Dan kalau suplemen kena hati-hati. Make sure yang kita rasa suplemen tu kena check dulu siap-siap, pastikan dia tak ada side effect buah pinggang, tak ada side effect hati, tak ada masalah dengan dalam internet pun tak ada orang cerita yang teruk tentang suplemen tu. Sebab saya cerita ni, apa yang masuk akan diproses. Kalau salah masuk, kita menangis pun tak boleh reverse dah kerosakan tu. Sebab tu kena fikir 10 kali sebelum ambil apa-apa suplemen, pastikan ia selamat, barulah kita boleh consume. Untuk nak kata selamat, it's very difficult. Ada 1,000, 2,000, beribu-ribu brand di pasaran. Cuma apa yang saya boleh kata, kalau nak selamat lagi makan, kalau nak makan suplemen, mungkin 2 minggu atau sebulan pergi cek buah pinggang, cek hati. Make sure dia tidak merosakkan. Sebab hati dan buah pinggang kalau dia rosak, tanda-tanda awal tu dia akan keluar. Rise in creatinine, enzim dia akan tinggi, dia akan nampak pada ujian darah. Kalau dia tak nampak pada ujian darah, maknanya mungkin kita boleh pejam mata lagi. Tapi steroid jangka masa dia makan setahun, 2 tahun baru kita rasa rosak badan. Maksudnya tapi steroid makan, trik dia nak tahu ada steroid, makan rasa segar, magic drug, kalau kita berhenti jadi lemah. Itu steroid. Kalau tak makan dia kadang-kadang ada pengsan. Ada jadi sangat lemah, tak bertenaga, tak ada energi. Itu clue ke arah steroid. Sapu dia terus hilang esok. Makan dia terus hilang sakit-sakit itu yang dah lama. Lama dah sakit, 3 tahun dah sakit. Makan ubat ni memang hilang lah. Sakit-sakit ni memang steroid. Tapi maksudnya bukan tak boleh makan. Steroid boleh makan, Swita pun guna. Tapi kita guna dalam jangka masa yang pendek. Seminggu ke 2 minggu. Suplemen macam tu aja lah. Pergi ke natural source, kalau tak boleh ambil suplemen, tapi make sure selamat. Susah nak kata selamat, pergi cek 2 minggu ke 4 minggu dan pastikan tak ada unsur-unsur yang kita rasa suspicious yang boleh merosakkan organ kita. Itulah pendapat saya. Terima kasih doktor. Sama. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Syarif dan juga Cikgu Hasima di atas pertanyaan tadi. Jadi saya kira banyak panduan dan juga pencerahan yang diberikan oleh Dr. Syarif yang boleh kita jadikan suatu pedoman bersamalah. Dan insya-Allah yang paling penting macam yang kita sebut tadi, kena amalkan halal dan thayyibah itu bukan setakat halal ya Dr. Syarif, tapi juga thayyib itu dengan maksud yang baik, yang tidak memudaratkan kita pada masa akan datang lah. Jadi saya kira kita sudah berada di penghujung
masa kita sudah menjangkau 11.30 pagi. Dengan ini pihak An-Nadi juga ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Sharif Ahmad selaku pembentang ataupun presenter kita pada pagi ini seperti kuliah Duha yang diadakan, dan juga kepada semua guru-guru, Cikgu Hasimah dan tadi Ustazah Fatimah pun ada bersama dengan kita tadi, cuma dia minta kawal ada urusan, dan juga semua sahabat-sahabat An-Nadi yang dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada hari esok ada satu lagi slot pada jam 10 pagi juga. Nanti kita akan war-warkan dalam FB An-Nadi Semak Kajang insyaAllah. Maka dengan itu kita sudahi slot kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sharif, terima kasih Cikgu, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Sharif.